Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Mahathir Mohamad, dalam siri What's Next, edisi dan raya umum kelima. Hari ini kita berbangga kerana kita bersama dengan Datuk Lokman Nur Adam, mantan Majlis Kerja Raya tertinggi UMNO Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Hari ini, Datuk, kita tajuk berat sikit. Pengkhianatan tulah mandat rakyat. Daripada Datuk, kepada apa yang Datuk tengok pada 2018 semua ni, apa yang Datuk nak terangkan pasal pengkhianatan mandat rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Dia pengkhianatan ni dia ada banyak ada banyak jenis pengkhianatan dalam parti. Kita 61 tahun kita memerintah, kita lihat pemimpin-pemimpin kita tidak pernah diuji. Kita punya pemimpin tidak pernah diuji. Tidak pernah rasa tiba-tiba kita kalah pilihan raya, tiba-tiba semua agensi-agensi kerajaan yang dulu bersama dengan kita tiba-tiba digunakan dengan bermaharajalela oleh musuh politik kita, oleh Pakatan Harapan, kemudian diikuti oleh Perikatan Nasional untuk mengerjakan kita. Ada yang menggunakan SPRM, ada yang menggunakan apa yang dipanggil sebagai pasukan polis di Raja Malaysia, ada yang menggunakan lembaga hasil dalam negeri untuk menekan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, yang menyebabkan kita lihat selepas pilihan raya 2018 banyak pengkhianatan yang berlaku. Antara pengkhianatan yang berlaku ialah calon-calon pilihan raya sendiri. Calon-calon pilihan raya sendiri ada yang dipilih dengan menggunakan tiket Barisan Nasional, tetapi mereka melompat ke parti lain. Ini kita boleh tengok ada lebih kurang 16 ekor katak yang telah melompat, yang terdiri daripada ahli parlimen. Itu ahli parlimen yang belum campur DUN dekat Perak ni ada juga. Katak DUN, ada katak parlimen, katak DUN. Tak kisahlah. Ini sebahagian daripada pengkhianatan. Ada juga yang bukan ahli parlimen, bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka juga melompat kerana mereka risau bisnes mereka diganggu, kerana mereka risau mereka akan diasak oleh SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan yang tadi agensi yang saya sebut tadi. So mereka juga ada yang melompat parti, menyertai Bersatu khususnya. Dan ini sebenarnya ada benda yang baguslah. Orang yang ada masalah rasuah, salah guna kuasa dan macam-macam penyakit ni, semua alhamdulillah sudah menjadikan Bersatu ni macam tong sampah yang cukup besar untuk kumpulkan semua orang yang bermasalah ni. Ini menyebabkan UMNO melalui proses pembersihan kali pertama. Ini ada bagus juga. Walaupun begitu, ada juga kepimpinan-kepimpinan yang dihasut untuk keluar, meninggalkan parti dan sebagainya. Tetapi bila kita menang pilihan raya di Cameron Highland, kita mula dapat momentum. Masuk kat Sungai Skandis kita kalah, di Seristia PAS kalah. Lepas tu bila dah mula dapat balik momentum, mula dapat balik sokongan rakyat, bermula di Cameron Highland, kita lihat ada perubahan. Orang yang dah hasut orang nak keluar, tak jadi keluar. Orang yang mula-mula nak keluar, tarik handbrake. Jadi alhamdulillah. Cuma ini mengajar kita, ini mengajar kita. Itu sebabnya bila Presiden UMNO khususnya dan kepimpinan parti, bila kita nak membuat pemilihan calon-calon, kita pastikan calon-calon ini ialah calon yang boleh mengelakkan pengkhianatan itu berlaku. Walaupun kita tak nafikan kita ada aku janji yang kita dah buat dengan calon-calon pilihan raya ni. Dan dalam masa yang sama, kerajaan di peringkat persekutuan telah pun meluluskan rang undang-undang anti lompat parti yang dipersetujui juga oleh pembangkang. Jadi sedikit sebanyak masalah pengkhianatan ini mungkin akan berkurangan dengan drastiknya. Bukan boleh lompat parti selepas menang sesuka hati macam dulu. Sebab kalau mereka lompat, mereka akan berhadapan dengan risiko kehilangan kursi yang mereka tandingi. Tetapi kita kena ingat juga, parti juga kena hati-hati, kerana mereka boleh menang atas tiket Barisan Nasional, tetapi mereka boleh sokong calon Perdana Menteri daripada tim lain, daripada parti lain.
Dan itu tidak menggugurkan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen. Memang kita boleh saman menggunakan aku janji yang mereka tanda tangani, tetapi ianya akan memakan masa. Kalau benda tu berlaku selepas 3 tahun, kes mahkamah pun mungkin lebih daripada 2 tahun. Jadi sampai dah ada pilihan raya lagi sekali, kita tak boleh ambil tindakan. Ini benda-benda yang kita kena hati-hatilah. Kita kena hati-hati. Pada 2018 melihatkan pertukaran yang mana semua orang terkejut kata Datuk tadi. Mandat yang diberikan oleh rakyat ni, apabila mereka melompat ni, dia impact kepada rakyat dan negara. Dan kita Perak ni pula 3 kali tukar ini, Malaysia 3 kali tukar Perdana Menteri. Tak pernah berlaku ni. Ketika waktu itu ahli-ahli parti ni dia confused ke macam mana? Nakkan jawatan ke atau macam mana ketika itu? Ahli parti tak ada masalah. Dia sebenarnya yang bermasalah ini orang yang berjawatan. Orang yang berjawatan. Kita lihat bila mana Pakatan Harapan memerintah, mereka membuat satu kesilapan besar bila mereka mengamalkan dasar minority rules. Kalau nak ikutkan Pakatan Harapan memerintah berjaya memenangi 49 kursi. Parti Tun Dr. Mahathir hanya memenangi 13 kursi. So sepatutnya sepatutnya PKR yang menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau DAP yang ada 42 kursi memberikan sokongan kepada PKR, PKR ada kursi lebih, 49 kursi, sudah pasti banyak tuntutan DAP. PKR akan tolak ataupun susahlah untuk DAP menekan PKR. Jadi itu sebabnya DAP memberikan sokongan kepada Mahathir. Jadi daripada 13 dia sudah ada 55 tambah dengan 42 sokongan. Itu sebab sepanjang pemerintahan Mahathir kita lihat Mahathir ikut saja apa kehendak DAP. Ini kita jangan lupa akibat daripada silap memangkah. Dan sehinggalah tiba satu keadaan kita tengok walaupun ada perjanjian mula-mula nak serah jawatan itu pada Anwar selepas Anwar menjadi ahli parlimen. Lepas Anwar jadi ahli parlimen, dia tunggu, tak ada juga dapat kan. Dia membiarkan apa Mahathir buat semua, dia biar, dia tak tegur pun langsung kan. Mahathir lakukan kerosakan dari segi sistem perundangan, sistem kehakiman, tukar ketua polis negara, ambil orang yang dah pencen 2 tahun kan, datang balik jadi IGP kemudian benda-benda yang terang pun boleh jadi kabur kan. Kemudian tak pernah dalam sejarah seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan diangkat menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Peguam kepada Ketua Komunis Melaya dan peguam kepada Lim Guang Eng sendiri diangkat menjadi peguam negara, Ketua Hakim Negara. Ini apa yang ditulis oleh Tommy Thomas sendiri. Yang dia kata dia yang mencadangkan, Mahathir tak ikut pun jawatan kuasa ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dia tak ambil cadangan. Ni dah terang-terang menyalahi undang-undang. So kerosakan ni kita tengok Anwar Ibrahim diam je. Bila Mahathir kata minta setahun, dia terpaksa bagi setahun. Bila Mahathir minta 2 tahun, dia terpaksa bagi 2 tahun. Bila Mahathir dah nak cukup 2 tahun, dia mula minta 3 tahun. Masa tu baru Anwar lawan. Bila Anwar masa tu baru nak lawan, masa tu lah Mahathir berbincang dengan geng-geng dia. Dan mereka melakukan apa yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Dia tarik orang dia keluar, bergabung dengan UMNO, bergabung dengan PAS, dengan tujuan kursi tu tak nak diserahkan kepada Anwar Ibrahim. So ini apa yang berlaku lah sebenarnya. Kesan dia pada rakyat. Apa kesan dia? Kesan dia bila 22 bulan kita tukar kerajaan, kan? Dah lah 22 bulan itu akibat daripada meletakkan orang yang bukan ahlinya untuk mentadbir negara. Nak mentadbir negara ni bukan satu kerja yang mudah. Ianya mestilah satu kerjasama sepasukan. Kalau kita tengok kenapa Tun Dr. Mahathir hebat, dilihat hebat 22 tahun di pemerintah. Sebab dia ada pasukan yang kuat yang membantu dia untuk menjaga negara. Kalau nak ikutkan dia pun tak larat kan. Tetapi ketika dia bersama dengan Pakatan Harapan, walaupun dia the most experienced Prime Minister, 22 tahun menjadi Perdana Menteri, tapi
pasukan dia tu jenis tak tahu apa, tak tahu mentadbir negara. Dia tahu membangkang saja. Tak ada experience. So akhirnya kita lihat menteri-menteri dia boleh dianggap sebagai menteri cak ayam. Ekonomi lumpuh zaman dia, bursa saham Kuala Lumpur jatuh. Kita lihat foreign direct investment merosot. Kita lihat dari segi mata wang kita merudum dengan dahsyat sekali. Dan ianya memberi impact. Pelabur-pelabur tak yakin dengan ni, apatah lagi bila mereka ni dapat kuasa, mereka batalkan ECRL, batalkan high speed rail. Dia tidak honor perjanjian yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Ini satu benda yang cukup bahaya dalam sebuah pemerintahan. Hari ini kalau Pakatan Harapan memerintah balik, saya yakin pelabur tak akan berani masuk Malaysia. Sebab mereka tahu ini adalah tak kira lah dulu kepala dia Mahathir, sekarang kepala yang dah naik. Mereka kenal Pakatan Harapan ialah kerajaan yang tidak akan honor perjanjian terdahulu. So mereka takkan berani masuk sini buat perjanjian dengan orang Malaysia dan sebagainya untuk berniaga di sini. Mereka rasa unsecure. Kemudian datang pula kerajaan bapa lockdown negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lagi parah, lagi bening. Orang yang melabur di Malaysia, dia satu dunia sebenarnya buat lockdown ni. Tapi tempat lain 2 minggu, kalau lebih pun 2-3 minggu. Malaysia sampai 18 bulan sebab nak mengelakkan daripada berlakunya undi tak percaya ke atas Muhyiddin ni. Di lockdown satu negara, termasuk Perlis yang jumlah angka COVID ni terlalu rendah pun di lockdown. Kita nampak ketika zaman pemerintahan Muhyiddin ni, angka-angka ni kita pun tak tahulah angka ni betul tak betul, questionable. Tetapi yang nyata ialah ketika itu kita dimomokkan seolah-olah macam bahaya sangat COVID ni. Kemudian kita lihat keadaan hari ini di bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri, walaupun angka tinggi, kita kehidupan macam biasa. Sektor ekonomi boleh buka, tak ada pun masalah. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa tindakan lockdown negara tu lebih nak menyelamatkan nyawa Muhyiddin berbanding dengan nyawa rakyat. Itu boleh menyebabkan pelabur-pelabur juga tak kembali. Jadi bila pelabur tak kembali, mata wang kita jatuh. Bila pelabur bawa keluar duit dia, ringgit punya permintaan menurun, kita punya mata wang depreciate, kita punya import semua menelan belanja yang lebih besar. Harga barang naik. Harga barang tempatan pun bukan semua barang tempatan tu semuanya lokal punya barang. Kalau nak sediakan satu mesin contohnya, katalah ada 10 komponen, mungkin 3 terpaksa import daripada luar, Maka bila ada elemen barang import dalam penghasilan produk tempatan, barang tu pun akan naik. Contoh macam ayam. Ayam semua tanam dalam ni diternak dalam negara. Tetapi dia punya dedak diimport daripada luar. So bila harga dedak ni naik, tak langsung harga ayam pun naik. Yang ini kita kena faham. Jadi untuk berhadapan dengan stagflation menjelang tahun hadapan, kita jangkakan akan berlakunya apa yang dipanggil sebagai stagnant inflation. Dan dunia pun akan berhadapan dengan masalah shortage of food ataupun kekurangan bekalan makanan akibat berperang di antara Ukraine dengan Rusia. Sekarang pun dah memberi kesan pada harga petrol dan diesel. Negara lain lebih teruk pada Malaysia. Mereka dah mulai catu. Mungkin 1 minggu ada beberapa hari langsung tak ada bekalan petrol. Kita ni kira nasib baik lagi. Tetapi kalau kita sediakan barisan kita sediakan pasukan yang kuat untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran, termasuklah cabaran banjir yang akan kita hadapi dan cabaran untuk memulihkan ekonomi rakyat. Saya yakin kita boleh elak daripada rakyat terus sengsara. Ini akibat dia. Bila salah undi, keadaan tidak stabil, undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, Menteri Besar Perak pun undi sekali dapat 3 kali juga Menteri Besar. Kalau kali ni silap undi lagi sekali, mungkin dapat 5 Perdana Menteri dan 5 Menteri Besar. Tiap-tiap tahun dapat. So bila tiap-tiap tahun ubah kerajaan, kita ambil contoh lah. Orang kalau nak melabur, dia nak pilih tak syarikat yang tiap-tiap tahun tukar CEO. Dia takkan berani punya. Kemudian dia nak pilih tak orang yang tak ada pengalaman untuk handle bisnes tu. Dia tak akan pilih. Apatah lagi kalau sekejap jual goreng pisang, sekejap jual
air tebu, sekejap tukar ni. Tak ada apa yang konsisten. Dan kalau kita lihat Kerajaan Pakatan Harapan ni, dia tak tahu macam mana nak diversify our source of income, macam mana nak menjana pendapatan pada negara. Yang dia tahu, jual aset. Itu kepakaran. Dia jual aset, termasuk aset umat Islam pun dia orang jual, kan? Aset tabung haji dia jual. Kemudian mereka jual aset khazanah, mereka jarah duit Petronas, mereka buat pinjaman, pinjam tak boleh pinjam sebab mereka hapuskan GST, kita tidak ada pendapatan tetap. Akhirnya mereka terpaksa terbitkan bond samurai, bond panda dan sebagainya. So mereka tidak ada solution macam mana cara nak mentadbir negara yang baik. Ini sangat tak bagus untuk negara. So kali ni jangan buat silap yang sama. Kita tengok dia orang dah jadi pembangkang lama, dan dia orang sentiasa membangkang apa yang kerajaan buat. Betul. Daripada 2018 tu apabila dia tukar kerajaan, dia orang kata inilah yang terbaik. Kan? Sekarang ni isu dia bermain, kita mendapat jawatan itu sekejap sangat, berapa bulan. Dia suruh beri balik lagi peluang sekali lagi. Daripada tadi Datuk menceritakan isu ini banyak ni 22 bulan. Jawapan dia senang saja. Mereka janjikan untuk janji 100 hari. Bolehlah bagi alasan. Memang kita tahu perangai Pakatan Harapan, khususnya PKR ni, macam di Selangor dulu, mereka akan buat benda yang paling murah dulu. Mereka menang Selangor, apa yang mereka buat? Mereka telah buat ni, apa dipanggil, beri air percuma, 20 meter padu, lebih kurang RM11.40 je kos dia. So yang itu dia buat dulu. Benda yang mahal-mahal dia tunggu sampai hujung pilihan raya, baru dia buat. Dia tunggu sampai hujung pilihan raya. Contohnya lagi 2 bulan nak pilihan raya, barulah Tan Sri Khalid Ibrahim ketika tu mengumumkan talian bebas tol untuk melaporkan jalan berlubang. Ini benda-benda yang makan belanja. So at the end of the day, memanglah banyak benda yang dia buat, tetapi kalau kita tengok janji Pakatan Harapan, dia ada 2 janji. Satu janji dalam tempoh 100 hari pertama. 100 hari pertama tu yang dia buat cuma satu je, hapuskan GST. Itu saja. Itu je. Yang hapuskan GST ni, itu pun menyebabkan negara kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun. Sebab kutipan hasil SST dengan GST ni, dia punya bezanya dekat 30 bilion setahun. So lagi besar saiz ekonomi, lagi banyak perbezaan, lagi banyak kerugian yang kita hadapi. Dan dia orang tahu tak impact bila dia buat macam tu, 30 bilion tu besar. Mereka tak tahu. Dia orang punya knowledge pasal ekonomi ni zero. Itu sebabnya kita tengok bila daripada SST nak tukar kepada GST, kita kaji ni sampai 33 tahun. Kita mula hantar orang tahun 1981. Kita study tu cara dia tu. Tun Daim hantar kita punya pekaji-pekaji pergi ke Korea Selatan untuk kaji pelaksanaan GST kat sana. Tapi mereka bila dapat kuasa, within 3 months period, dia terus laksana SST balik, patah balik. Tapi disebabkan bila dah nak tukar sistem daripada GST tukar balik pada SST, dia tahu dia hanya memakan masa nak kena tukar software dekat kedai-kedai dan sebagainya. Maka dia bagi tax free. Dia tak sedar dia bagi tax free tu 1 bulan tax. Kita punya tax collection ni lebih kurang 4 bilion dah. Lebih kurang 4 bilion, 3.94 bilion. So akibat daripada kita bagi tax free daripada 1 Jun sampai 1 September, kutipan tak ada lah. So bila orang beli barang, dia bayar cukai input. Dia hasilkan barang produk akhir, dia jual barang tu, contohnya dia beli kulit, dia bayar cukai input. Dia beli tapak kasut, dia bayar cukai input. Bila dia jual balik, dia kenakan cukai output. So bila dia kenakan cukai output, dia boleh claim balik. So bila orang bayar cukai, duit tu masuk kantung pembenaran negara. Tetapi tiap bulan kita punya pembendaraan akan meeting untuk meluluskan pembayaran balik claim ni. Tapi kalau dah inari kita collect, at the end of the month ataupun hujung bulan, bila ada meeting kita kena bayar.
Tapi bila mereka ni tak ada knowledge pasal ekonomi, tak tahu macam mana nak mentadbir negara, dia bagi tax free 3 bulan. 3 bulan tu kita tengok dia orang tak boleh bayar balik claim. Kan? Lepas tu dia tuduh BN mencuri duit GST punya claim. Lepas tu bila custom membuat kenyataan mengatakan sebenarnya BN tak curi duit ni, tetapi disebabkan kita laksanakan apa yang dipanggil sebagai tax free selama 3 bulan, maka dalam tempoh tu tidak ada hasil lah. Tindakan dia orang ni selalunya bila tak jadi atau ada isu, dia akan blaming balik pada Barisan Nasional. Dia akan blame balik Barisan Nasional. Tetapi kena ingat, ini mentadbir negara. Dia tak boleh menipu sepanjang masa. Kita tengok apa kesan daripada penipuan dia. Bila mereka memerintah, perkara pertama yang dibuat nak tunjukkan buruk sangat perangai pemimpin UMNO ni sampai kantong negara licin kononnya. Mereka wujudkan tabung harapan. Dia collect, termasuklah budak sekolah pun pecah tabung, bagi derma RM30 kepada tabung harapan. Apa jadi tabung ni? Tak jadi apa? Tak jadi apa? Tak ada. Bukan setakat tabung ni tak jadi apa. Duit yang telah dibayar oleh mereka-mereka yang telah menyelewengkan duit 1MDB ni, ada yang dibayar zaman PH pun ada yang settlement yang selesai. Tapi duit ni tak digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Tak ada, termasuklah kutipan 180 juta ringgit yang mereka kutip. Tetapi bila mereka terus menerus menipu, apa lagi yang dia buat? Nak tunjukkan bahawa zaman BN ni teruk sangat. Hutang negara pun mereka tipu angka dia. Contohnya, kalau tengok bila kita serahkan tahun 2017, hutang negara lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP, lebih kurang 686. Itu belum lagi pada suku pertama tahun 2018, sebelum election dah turun tinggal 48%. Jadi hutang dah lagi rendah. Dah drop lah. Nak tunjukkan hutang ni banyak zaman BN ni, mereka tipu kata sebenarnya hutang ni 1 trilion lebih. Walaupun dah memerintah ni Walaupun memerintah dia tipu. Kalau pembangkang saya tahu untuk mengancam. Bila dia cakap 1 trilion lebih, kita tanyalah macam mana boleh datang 1 trilion. Rupa-rupanya dia campur sekali dengan loan ni. Loan dan interest untuk 20-30 tahun akan datang. Macam orang tanya, you beli kereta Toyota Camry harga RM148,000 kan? Tetapi you beli, mestilah you beli bayar 10%, lagi 90% hutang. Kali dengan katalah interest rate 2.5 lah. Katalah kereta tu jadi harga RM200,000. Bila orang tanya dengan saya akan jawab harga kereta saya ni Camry berapa harga? 2.0, RM148,000. Tapi bila tanya dengan Lingguat dia jawab harga kereta dia RM200,000. Dia termasuk interest yang 9 tahun tu. So ini sangat tak bijak. Sebenarnya cara nak kira hutang negara ni dia standardize, satu dunia sama. So bila dia buat benda macam ni, investor tiba-tiba nampak rupanya selama hari ni BN menipu angka prestasi ekonomi Malaysia. Mereka pun tarik investment mereka daripada dalam negara. Daripada Bursa Saham Kuala Lumpur 1,896 mata berhudum lebih 300 master zaman Pakatan Harapan pemerintah. Orang lari. So ini akibat daripada menipu. Bahaya. Walaupun dah memerintah, masih lagi blaming Barisan Nasional. Saya risau, saya tengok Barisan Nasional ni dah 61 tahun memerintah. Banyak benda baik yang dah buat. Tapi sebabkan mereka ni duk blaming Barisan Nasional banyak situlah, ni lah apa. Adakah pengundi masih lagi tertipu dengan PR15 ni? Akan tertipu lah dia. Pasti akan ada orang yang Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan secara tiba-tiba dia. Contohnya lah, kalau mereka menggunakan akal, yang menyokong Pakatan Harapan ni bukan semua sekali orang yang SRP tak lulus. Dia macam-macam. Ada yang lulusan SPM, ada lulusan diploma, ada lulusan degree, ada yang PhD. Doctors, lawyers, profesor, cikgu-cikgu sekolah, ramai sokong Pakatan Harapan ni. Kalau mereka ni guna otak mereka pada tahun 2018, contohnya lah, Mahathir kata hutang kita ni terlalu banyak. Mereka boleh tengok dekat website Bank Negara. Kalau tak percaya website Bank Negara, mereka boleh tengok kadar hutang Malaysia di website World Bank contohnya.
Kalau mereka tengok situ 2015 lebih kurang 54%. 2016 kita turunkan kepada 52%. 2017 turun lagi tinggal 50.8%. Suku pertama 2018 dah tinggal 48%. Orang takkan percaya bahawa hutang Malaysia tak sihat. Malaysia paling teruk kadar hutang terlalu tinggi pada tahun 1986. Masa tu Mahathir memerintah, hutang kita 103.4%. Kita pun tak bankrupt. Kan? Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada ketika mereka kata kita nak bankrupt ni, pertumbuhan ekonomi Malaysia ni nombor 3 terbaik di dunia. Nombor 3 terbaik di dunia. Nombor 1 Filipina 6.9%, nombor 2 China 6.7%, Malaysia 5.9%. Zaman Datuk Najib 9 tahun jadi Perdana Menteri, 3 kali kita potong pertumbuhan ekonomi Singapura tau. Singapura hari ini sedih. Sedih. Zaman Pakatan Harapan, zaman Perikatan Nasional memerintah, kita punya pertumbuhan ekonomi buruk sangat. Contohnya ni sekarang ni, baru keluar report suku ketiga. Suku ketiga tahun lepas, bulan Julai, Ogos, ni zaman Muhyiddin. Berapa pertumbuhan ekonomi Malaysia? Negatif 4.5. Teruk betul. Negatif 4.5. Tapi dia orang tak ada cerita benda ni. Tak pernah cerita. Hari ini pertumbuhan ekonomi kita, suku ketiga zaman Datuk Seri Ismail Sabri, 14.2%. Kita paling tinggi di dunia tau. Sebab apa kita paling tinggi di dunia? Bukanlah kita ni bagus sangat. Sebab sebelum ni kita ada kerajaan yang teruk sangat. Ekonomi pun ditutupnya. Jadi bila tukar buat polisi, tukar kerajaan, tukar kepala, maka dia punya perbezaan tu terlalu ketara. Tapi baru buat sikit je tu. Baru buat sikit. Itu pun masih lagi kerajaan hybrid. Kerajaan yang dalam tu ada PAS, ada Bersatu, ada UMNO, ada GPS kan. So, cuba bayangkan kalau BN boleh perintah balik secara bersendirian. Apa yang berlaku di Melaka? Kita tukar je kerajaan, BN kembali, 2/3 majoriti di Melaka, kita lihat foreign direct investment masuk. Kita lihat di Johor pula. Dulu kurang-kurang pun 1 tahun FDI 30 bilion di Johor. Lepas tu bila tukar je kerajaan PH, kita tinggal 1/3 je lebih kurang. Daripada ranking Johor ni nombor 1 sampai jatuh sampai nombor 4. Sekarang ni bila kita menang balik di Johor, kita lihat separuh daripada foreign direct investment negara ni datangnya disumbangkan di Johor. Okey, pengundi-pengundi muda sekarang ni. Ya. Bila cakap tentang semua kehebatan Barisan Nasional ni, tapi dia orang masih lagi dimomok-momokkan Barisan Nasional ni, dia cakap pasal rasuah, pasal korupsi, integriti. Semalam bila saya bersama dengan Datuk Seri Nazri Aziz, dia berkatakan bahawa itu adalah individu. Barisan Nasional adalah parti yang kuat. Saya cakap terus terang, kita kena betul mindsetting kita. Kalau dulu kita memerintah, orang yang kita dakwa, termasuklah orang kita. Contohnya Hel Toyo ke penjara, Mokhtar Hashim bunuh orang ke penjara, Datuk Harun dia masuk dalam akaun dia 1 juta, duduk penjara juga. Zaman BN kita tak peduli orang kita ke orang parti mana pun, kita tak ada gugur kan? Kita tak ada buat kerja gugur-gugur macam dia orang buat. Pendakwaan terpilih tidak berlaku. Tapi zaman Pakatan Harapan, kita lihat pendakwaan terpilih berlaku. Disebabkan bila dia nak dapat kuasa, dia tuduh Datuk Seri Najib merompak, menyamun, mencuri duit 1MDB. Lepas menang, mula-mula mereka tak dakwa pun. Sebab bila dia pergi rampas barang-barang Datuk Seri Najib, ada barang persendirian, ada barang yang dihadiahkan oleh ketua-ketua kerajaan dan sebagainya. Ada pula duit yang belum dibelanjakan, duit pilihan raya. So memanglah banyak jumlah dia. Tapi tidak ada satu pembedawan dapat dibuat. Yang mereka berjaya buat ialah duit yang dimasukkan secara tidak sah, tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib ke dalam akaun dia. Dan kita lihat, kita sebagai umat Islam, kita nak percaya yang mana? Datuk Seri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak tahu menau pun duit yang dimasukkan ke dalam akaun dia, 42 juta tu. Dan dari segi perundangan pun,
duit yang masuk dalam akaun Datuk Najib ni pun questionable. Sebab bukti terkini yang dikemukakan oleh Peguam Datuk Seri Najib, bukan duit ini ialah rasuah yang datangnya daripada pinjaman yang dibuat oleh SRC International kepada Kuok. Bukti terkini menunjukkan bahawa duit ini ialah duit yang Putra Perdana Development pinjam daripada Maybank 140 juta dan duit ini dimasukkan dalam akaun Datuk Najib. Itu pun dah masuk akaun Datuk Najib, dipindahkan keluar 32 juta, 27 campur dengan 5 juta ke dalam akaun SRC. Pertuduhan tu pun dah terbalik. Dah confused lah situ. Dah terbalik. Dan baki 10 juta yang ada dalam akaun Datuk Najib tu, 1 sen pun dia tak guna untuk tujuan peribadi. Dia buat rumah anak yatim, buat tahfiz, bagi duit untuk macam-macam. Ini kita nak kena faham. Jadi jelas menunjukkan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Najib ni pendakwaan terpilih. Dia nak kemukakan bukti baru, tak dibenarkan. Kita pun tahu Ketua Hakim Negara sendiri pun lantikan atas cadangan daripada Tommy Thomas. Bukan Ketua Hakim Negara Richard Malanjut, termasuklah Tengku Maimun. Cadangan daripada Tommy Thomas, orang Tommy Thomas. So kita pun tahulah keputusan memang kita tak harap banyak pun. Sama juga dalam kes yang melibatkan Presiden UMNO. Hari ni mereka kata, kita tak nak undi BN kerana Presiden UMNO terpalit dengan rasuah. Ni dua naratif ni, dia orang lain nak lepaskan Datuk Seri Najib. Ini kita kena faham, ini bukan soal individu. Kalau ini boleh terangkan. Saya nak betulkan ni. Persepsi bahawa individu yang korup, parti tak korup. Bukan. Saya nak beritahu dalam UMNO memang ramai yang korup. Kita jujur. Rata-ratanya dah lari dah awal-awal lagi. Datuk Najib, bila dia didakwa, Datuk Zahid tak didakwa tau. Bila Datuk Zahid kena dakwa? Datuk Zahid didakwa selepas dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir minta dia bubarkan Parlimen. Dr. Mahathir minta dia bubarkan UMNO. Bubarkan UMNO. Dan menyertai Bersatu. Bila dia tak nak bubarkan UMNO, tak nak sertai Bersatu, masa tu baru datang yang 87 pertuduhan. Itu terang-terang. It's a clear cut case. Memang pendakwaan bermotifkan politik. Orang yang didakwa zaman Pakatan Harapan ialah orang yang tidak tunduk dengan Mahathir. Ini kena faham jelas. Contoh macam saya. Saya lapor Datuk Amhari, pegawai khas Datuk Seri Najib dulu, membantu Jolo. Akibat dia membantu Jolo, dia terima 25,000 sebulan daripada Op Solutions Remahan. Akibat dia membantu Jolo, dia terima $200,000 daripada Jolo untuk buat rumah. Akibat dia bantu Jolo, dia terima di akaunnya di BSI Switzerland 3.7 juta. Saya tunggu dia habis bagi keterangan. Kemudian saya tunggu dia selesai bagi di soal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib. Saya pun report polis sebab dia mengaku dalam mahkamah dia terima rasuah. Mana boleh orang yang terima rasuah, orang yang dapat abuan, dilepaskan. Datuk Najib yang dah sumpah, dia tak tahu menahu pun pasal isu ni, dia kena dakwa. Dan orang macam Nur Muhammad Yaakob yang SPRM dah sesahkan, dia terima 85 juta. Sogokan kerana dia diarahkan oleh Datuk Najib menyediakan cabinet paper yang mencadangkan sama ada nak bagi loan kepada SRC International ataupun tidak dengan menggunakan duit Kuok. Orang ni bagi cadangan selepas dapat 85 juta daripada Jolo. Adakah cadangan dia tu ada cadangan yang adil? Sudah pastilah berat sebelah dan menguntungkan Jolo. Sama juga duit-duit 1MDB ni semua, termasuklah duit yang disumbangkan oleh Prince Saud dan juga kerajaan Saudi. Bila dapat offer mereka nak menyumbang, Datuk Najib bagi surat ini kepada Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara. Takkan Perdana Menteri nak cek, dia suruhlah Zeti cek. Zeti cek mengesahkan duit ni tak ada unsur AMLA, Anti-Money Laundering Act, tak ada unsur keganasan, tak ada unsur jenayah, bukan daripada rompakan, bukan daripada salah guna kuasa dan sebagainya. Maka dia bagi kelulusan untuk duit ni bawa masuk. Boleh. Dan dia mencadangkan supaya duit ni jangan dimasuk dalam UMNO sebab ni untuk political fund UMNO. Dia cadangkan supaya masuk dalam akaun peribadi Datuk Najib. Maka bukalah akaun di M-Bank. Atas nasihat daripada Governor Bank Negara. Kemudian
disuruhkan, patutnya nak masuk selepuk 681 juta. Dia sebenarnya total dia yang mereka nak sumbang lebih kurang 1.17 juta US dollar. Tapi yang dah masuk tu 681 juta US dollar. So mereka suruh pecah-pecahkan. ZT suruh pecah-pecahkan. Rupanya niat dia pun dah tak betul lah. Bila setiap kali pecahan tu, setiap kali duit tu masuk, satu pertuduhan. Bila pulang pun setiap satu transaksi satu pertuduhan. Bila buat bayaran tu bayar ni, satu pertuduhan. Dia framing lah. Dia frame Dato' Najib. Dan orang yang membantu Jolo untuk benarkan duit YMDB dalam within 24 hours boleh ditransfer pergi ke Petronas Saudi. Orang ini telah memperolehi 715 juta dalam akaun dia, akaun suami dan anak dia di Singapura. Dan SPRM mengesahkan daripada jumlah 715 juta, pihak berkuasa Singapura sempat freezekan lebih kurang 64 juta. Dan duit ni dah dibawa balik ke Malaysia. Tapi ada tak Nur Muhammad Yaakob didakwa? Ada tak Zeti Atta Aziz didakwa? Tak ada. Ada tak orang bernama Jolo yang disahkan oleh pihak DOJ menerima 1.2 bilion US dollar? Ada mereka didakwa. Kita suruh ambil Badu bawa balik, sampai sekarang dia tak bawa balik Jolo ni. Yang dia bawa balik jodoh. Kan? Ini masalah dia. Di mana letaknya keadilan dalam sistem perundangan Malaysia ni? Orang the main culprit ni langsung tak dicari pun. Tapi pengundi-pengundi masih lagi mengatakan bahawa itu sebabnya mereka tidak tahu. Orang yang didakwa, saya nak beritahu tuan-tuan, ada lagi dalam parti ni yang ada kes rasuah. Tetapi disebabkan mereka membantu Mahathir ketika itu, mereka tidak didakwa. Ada juga yang dah tak boleh keluar negara, tetapi lepas tu mereka ubah, mereka buat U-turn, mereka cenderung kepada kerjasama dengan Mahathir. Mereka lepas tu boleh keluar negara. So, kena betulkan persepsi ni. Tak bererti pemimpin UMNO yang didakwa ni kotor. Tak bererti pemimpin UMNO yang tidak didakwa bersih. Ini kena betulkan. Contohnya macam kes Dato' Zahid. Bila dah tak ada kes, tapi pasal marah, dia tak mau bubarkan UMNO. Dia telah pun didakwa. Dan tuduhan dia, kononnya dia terima rasuah sebab dia dapat political funding daripada UKSB. Allah Ta'ala punya kuasa dalam prosiding mahkamah. Akhirnya David Tan bila ditanya, selain daripada Dato' Zahid ni, siapa yang dia berikan political funding, baru dia buat keluar cerita. Baru dia beritahu, rupa-rupanya Mahathir yang duk ratib Dato' Najib 2.6, rupanya dia pun dapat 2.6 million daripada UKSB. Muhyiddin Yassin pun dapat 1.3 million. Dan semua dapat dah ni. Ramai orang dapat. Syafiq Abdul dapat, Anipah Aman dapat, ramai lagi dapat. Tapi yang dituduh ni masih lagi, yang dituduh hanya Dato' Zahid. Jadi di mana letaknya keadilan? Bila orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir, ianya dianggap orang yang korup. Duit sumbangan politik di Malaysia ni tak salah terima duit sumbangan politik. Kita pernah 2012 nak melaksanakan melalui NKRI rasuah satu polisi di mana sesiapa ataupun ahli parti politik yang menerima dana politik, dia kena declare. Tapi masa tu Dato' Najib dengan Timbalan Perdana Menteri je yang setuju. Orang lain Anwar tak setuju, kan? PKR tak setuju, DAP tak setuju kerana mereka takut orang akan tahu dia dapat duit daripada Soros, dia dapat duit daripada Yahudi Amerika, dia dapat duit daripada Konrad Adenauer, sebuah yayasan Kristian daripada Jerman. Orang takut dia dapat duit, orang tahu dia dapat duit daripada NED, IRI. Orang takut, DAP pun takut dia orang tahu dia dapat duit daripada Singapura, dapat duit daripada Taiwan. Ini kita kena faham. Dan hari ni mereka masih dapat duit daripada luar. Kita tengok lepas pilihan raya 2018, barulah IRI, International Republican Institute, mengesahkan mereka dah bekerjasama dengan pembangkang di Malaysia 17 tahun untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Melayu kita ni. Sekarang kita tengok pengarah komunikasi PKR baru ni dia membentangkan kertas kerja dalam program yang dianjurkan oleh Konrad Adenauer Shiftong di Singapura. Dan program ini ditaja oleh CIA.
Maknanya mereka ni masih lagi ditaja oleh Amerika, masih lagi ditaja oleh Yahudi untuk menjatuhkan kerajaan kita. Kalau kita bagi undi pada mereka dalam pilihan yang akan datang, boleh tak kita memerintah mengikut acuan kita sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Jadi saya nak beritahu apa juga pertuduhan ke atas pemimpin-pemimpin UMNO sepanjang tempoh pemerintahan Pakatan Harapan dan juga sepanjang tempoh kerajaan Perikatan Nasional, ianya adalah pendawaan politik. Kita kena tanam dia, ianya pendawaan politik kerana mereka tak nak tunduk. Siapa yang tunduk dengan Mahathir, siapa tunduk dengan Muhyiddin, dia lepas. Contoh, saya dah bawa video Azmin Ali pergi ke pakar forensik di Jakarta, pergi ke pakar forensik di Birmingham. Mereka kata itu memang Azmin Ali, pasangan dia memang Haziq, dah confirm. Dah. Tapi Ketua Polis Negara ketika itu, Hamid Badul, kata kabur. Kabur macam mana? Kita dah ingat mata dia tak okey. Rupa-rupanya bila baru ni dia dapat jodoh, okey rupanya. Pandai pula cari yang boleh. Maknanya mata dia tak ada masalah. Hanya kerana taat setia daripada Mahathir, siapa yang bersama dengan Mahathir, selamat. Politik Syed Saddiq, saya ambil contoh. Zaman Mahathir, dah orang dah tahu dah, SPRM dah siasat dah pasal dia. Duit yang dia seleweng daripada duit patut disalurkan kepada badan-badan belia ni masuk dalam akaun BSN dia. Dari dulu kita dah tahu zaman Mahathir lagi, tapi ada pendawat? Tak ada. Hanya bila dia buat parti baru, barulah Muhyiddin beria-ria nak dakwa dia. Sebelum tu kenapa tak dakwa? Sama juga dengan kes Terowong. Zaman dulu lagi dah tahu dah. Dan Muhyiddin selaku Menteri Dalam Negeri tidak ambil sebarang tindakan undang-undang ke atas Lim Guan Eng. Tetapi bila Lim Guan Eng sudah tidak lagi berada dalam sekutu bersatu, bila bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan dia mula lawan Muhyiddin, masa tu baru dia dikenakan pendakwaan politik. Memang betul Lim Guan Eng terlibat dengan rasuah, baik Banglo, baik Terowong, Dasar Laut. Tetapi ini jelas menunjukkan bahawa berlakunya apa yang dipanggil sebagai pendakwaan terpilih. Bila dia geng kita okey. Bila dia dah tak bersama kita dakwa. So that is selective prosecution. Adakah yang ni dikatakan waktu itu kita panggil dia adalah black book? Kalau dia tak ikut aku, akan bagikan dia. Inilah apa yang Mahathir guna. Susah tak kalau nak Mahathir dah guna strategi ni daripada dulu lagi. Dia memang orang yang paling korup, kan? Dia simpan semua file-file ni. Orang ni yang dia akan pakai dekat dengan dia. Sebab dia tahu bila-bila masa dia boleh ugut orang ni. Orang ni dia pegang telur orang ni. So orang ni kena ikut je dia. Dia memang suka orang yang korup ni. Dia yang suka. Dia memang suka. Mahathir memang suka. Itu memang polisi dia. Baru-baru ni dia ajar jugalah pemimpin-pemimpin lepas tu. Kita pun tahu tapi tak apalah. Ni pilihan raya, kita diamkan dulu. Okey, Tun Mahathir selesai. Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Duk ratib PM tepi semua meeting ni. Bagaimana? Adakah sama je apa yang saya ceritakan berlaku ketika Anwar merupakan ahli Parlimen Port Dickson, ahli Parlimen Pakatan Harapan. Bila Mahathir jadi Perdana, ada yang cakap masa tu dia bukan Perdana Menteri. Saya nak beritahu, Mahathir jadi Perdana Menteri, siapa timbalannya? Wan Azizah ni tiap-tiap malam tidur sebelah dengan Anwar Ibrahim. Kita tak tahulah kalau dia tak tidur sebelah lagi kan. Tapi persoalan dia boleh tegur. Kenapa bila Mahathir melakukan kerosakan, melantik Latifah Koya, melantik Hamid Badul, melantik Ketua Kabinet Negara cadangan daripada Tommy Thomas, melantik Peguam Negara, kenapa langsung Anwar Ibrahim tak bersuara, diam? Kalau dia boleh mendiamkan kebobrokan ini, dia boleh membiarkan bila DAP bermaharajalela. Bila DAP bermaharajalela, kita lihat kerosakan dari segi kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kerosakan dari segi hak istimewa orang Melayu, sampai bantuan untuk mara semua dipotong, sehingga kan anak-anak kita yang dulu kita boleh hantar belajar dengan menggunakan pinjaman mara, tak boleh kita hantar. Kemudian kita lihat banyak lagi lah aspek-aspek tabung haji, sampaikan bila Teo Nii Ching, Timbalan Menteri Pelajaran,
nak gubal kurikulum mata pelajaran agama Islam. Nak letak pula tu task force yang dilantik tu ada yang bukan Islam nak fikir tentang silibus agama Islam. Apa yang dia boleh buat? Dia tutup mulut. So kalau ketika itu dia terpaksa akur dan tunduk, dia diam saja supaya Mahathir serahkan kursi pada dia. Maknanya dia tidak menjaga rakyat pada ketika itu. Kerana kepentingan peribadi dia nak menjadi Perdana Menteri, dia sanggup diamkan segala kebobrokan yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Apa jaminan selepas ini bila dia jadi Perdana Menteri, dan kita pun tahu DAP bertanding banyak kursi ni sekarang ni. Dan peluang DAP menang kursi ni lebih banyak daripada PKR. Apa yang berlaku pada tahun 2018 di mana ahli parlimen bukan Melayu lebih ramai daripada ahli parlimen Bumiputra, kan? Pada tahun 2018 yang di dalam kerajaan. Perkara yang sama akan berlaku kalau misalnya kita tak memberikan undi kita kepada Barisan Nasional. Maka akan berlaku ketidakstabilan. Maka Anwar pun tak mustahil satu hari nanti dia pun give up dengan DAP. Last sekali mereka akan bergaduh. Bila mereka bergaduh, Anwar mungkin lari join sebelah lain. So ini akan berlaku ketidakstabilan lah. Akan berlaku ketidakstabilan. Akan cerita lama balik. Tukar balik Perdana Menteri. Ini pasti akan berlaku. Jadi kalau misalnya katalah dia sanggup demi nak menjadi Perdana Menteri, dia ikut saja apa yang DAP cakap. Apa jadi pada negara ni? Kucak kacir, jahanam. Jadi kalau nak elakkan benda ni semua berlaku, pastikan jangan ada satu undi pun kita bazirkan. Pastikan undi Barisan Nasional, kan? Untuk kita pastikan kita ada kestabilan, kita ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang berpengalaman, kerajaan yang boleh memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Saya masih tak berapa lagi. Satu soalan yang terakhir. Malaysia, harapan dan masa depan untuk Barisan Nasional, untuk pengundi dan yang akan keluar mengundi pada 19 November. Saya rayu hari ni anak-anak muda anak muda ni mereka tidak hidup zaman Mahathir 22 tahun. Itu sebab dulu 2018 ada cerita-cerita kami rindu zaman Tun. Padahal mereka tak tahu betapa azabnya zaman Tun. Orang tak nampak keburukan Tun ni sebab zaman tu tak ada internet. Kan? Tapi zaman dia 22 bulan terbongkar segala-galanya. Tapi kawan-kawan yang baru pertama kali jadi pengundi, contohnya yang masa Tun memerintah 22 bulan, dia di bangku sekolah, dia tak tahu cerita. Ada juga yang terpengaruh dengan Muhyiddin Yassin ni. Saya nak beritahu, Perikatan Nasional takkan memerintah negara ni. Worst case scenario, kalau tiba-tibalah pada 19 bulan ni orang semua jatuh gila ke, jatuh bodoh ke, mereka bagi undi kepada Perikatan Nasional, Muhyiddin pun belum tentu sihat. Bukan belum tentu sihat, belum tentu boleh menang. Sebab apa? Muhyiddin menang dulu 7,000 lebih dekat Pagoh ni kerana undi Cina. Undi Cina lebih daripada 7,000. Kali ini, dulu dia Pakatan Harapan. Dulu Pakatan Harapan ni satu parti. Maknanya bersatu, undi yang menyokong Bersatu, undi yang menyokong PKR, undi yang menyokong PAN, undi yang menyokong DAP. Semua sekali memberikan undi pada Muhyiddin. Muhyiddin pun dapat 7,000 undi. Okey. Kali ni kalau orang Cina yang marah kerana pengkhianatan Muhyiddin, tak undi Muhyiddin, Muhyiddin kalah. Dia kalah. So bersiap sedialah. Kalau silap pangkah, bagi undi pada Perikatan Nasional. Walaupun saya tahu tak mungkin orang lupa berapa lockdown negara ni, betapa azab sampai orang tak boleh cari makan dan sebagainya, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Saya yakin orang takkan ni. Tapi kalau ada orang undi Perikatan Nasional, Muhyiddin memang tak akan menang. Dia akan kalah. Maka yang akan jadi Perdana Menteri Azmin Ali lah. Tokoh semburit negara ni, kan? So tak ada beza lah kalau Azmin Ali jadi Perdana Menteri, kan? Orang boleh jadi Perdana Menteri. Orang yang ada masalah moral, tak boleh nak beza antara lelaki dengan perempuan. Dia kira lelaki dengan perempuan kan sama je. So orang macam ni kalau kita angkat jadi pemimpin, apa jadi? Rosak negara. Bila Allah Ta'ala jatuhkan bala untuk kaum Nabi Lut,
Bukan hanya orang yang main belakang ni je yang kena. Yang menegah pun turut terima bala. Jadi kalau nak tengok Malaysia ni ditimpa bala, belum cukup ke bala yang sedia ada ni? Dah macam-macam jenis bala kita hadap. Kalau masih lagi nak buat kerosakan, silakan. Pada 19 November ni? 19 November ni sangat penting. Jadi tolong ingatkan, budak-budak muda sekarang ni dia tak tahu apa berlaku dalam tempoh 22 bulan. Mereka pun tak tahu apa yang berlaku dalam tempoh 18 bulan. Ada budak-budak yang masih di bangku sekolah, dia orang syok sebab tak payah pergi kuliah, tak payah pergi kelas. Itu yang seronoknya. Itu yang seronok. Yang dia tak tahu, mak bapak dia pun tak payah pergi kerja. Betul. Mak bapak dia habis saving, licin, nak menyediakan makanan bawah tudung saji, mereka tak tahu. Jadi mak bapak punya peranan ni penting. Tolong sekolahkan anak-anak kita. Kalau boleh, apa yang saya cakapkan ni, hantar masuk dalam grup WhatsApp. Sharekan dalam grup WhatsApp keluarga, masukkan dalam grup WhatsApp taman, sekolah, surau, tak kira lah grup WhatsApp apa, reunion sekolah dulu pun boleh masukkan, supaya kita mengingatkan supaya jangan ada seorang pun memangkah selain daripada Barisan Nasional. Memang mustahil, tetapi kalau semua orang memainkan peranan masing-masing, bila orang nampak ramai orang yang share, contohnya live kita pada hari ni, orang tolong share, maka ianya akan memberikan impression bahawa orang nak kembali pada Barisan Nasional. So orang-orang yang cuba nak menjatuhkan BN ni, dia akan kecewa. So last kali mereka akan join us. If they can't defeat us, they will join us. Ini antara strategi yang kita kena mainkan. Itu saja tu. Okey, itu saja. Jadi 19 hari bulan, jangan undi benda-benda pelik. Undi Barisan Nasional, make sure Barisan Nasional menang. Kita nakkan kestabilan, kita nakkan kesejahteraan. Jadi itu saja. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di siri yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak